Bella, terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa di studio Astro Arena. Tapi sebelum tu, sihat? Alhamdulillah, sihat walafiat. Okey. Dan sekali lagi Datuk, kami di Astro Arena ingin mengucapkan terima kasih kerana memilih Astro sebagai rakan penyiar rasmi Liga Malaysia 2023. Tapi sebenarnya ramai juga yang nak tahu mengapa MFL memilih Astro untuk berkolaborasi untuk sebagai penyiar rasmi untuk Liga M kali ini. Sebenarnya saya, dia apabila Liga sedang berjalan pada musim 22, saya telah berbincang dengan CEO saya, Stuart Malingham. Kita kena ada reboot dan reset balik Liga ini. Maka sebabnya kita mengadakan pertuturan baru dalam Liga Malaysia. Dan juga mesti ada perubahan dari segi penyiaran. Ya. Sebab melalui penyiaran ini, Liga Malaysia utamanya yang dikenalikan dalam Malaysian Football League atau MFL akan dapat dikomersialkan dan dikenali bukan sahaja di peringkat negara kita saja, malah di peringkat luar. Kerana ini penting untuk memastikan bukan sahaja kesemelangan bola sepak kita di peringkat negara, tetapi juga kepentingan itu kepada pemain yang hasil nanti akan mewakili negara, pasukan Harimau Malaya. Dan seterusnya mungkin boleh kongsikan jugalah apa elemen yang MFL jangkakan daripada segi kualiti siaran langsung ini. Pertamanya saya bagi pihak MFL mengucap banyak terima kasihlah kepada Astro kerana menyahut MFL punya pelawaan. Sebab Astro ni memang dah dikenali bukan saja di peringkat negara, malah di peringkat antarabangsa. Sering mengambil siaran-siaran peringkat antarabangsa, internasional dalam bidang sukan khususnya. Jadi kita lihat bahawa tidak ada lagi lah penyiaran di negara kita yang boleh menyaingi Astro. Minta maaf cakap dari segi persiapan mereka sebelum satu pertandingan berjalan, ada midweek dia dan sebagainya. Jadi MFL pandangan ini sekiranya dapat dilakukan khusus untuk Liga Bola Sepak Malaysia ini, kita berpandangan bahawa Liga Bola Sepak Malaysia ini akan menjadi satu liga yang dinaik taraf. Bukan melalui permainan seperti mana kita minta mutu permainan tinggi, tapi melalui penyiaran itu sendiri. Penonton malah pihak luar akan memandang bahawa Liga Malaysia adalah liga yang bernilai tinggi. Mengenai persediaan penganjuran liga, apa perbezaan paling ketara daripada MFL supaya liga dapat berjalan dengan lancar musim ini? Kita dah terkena dah pada 2020-2021 mana COVID melanda negara kita. 2020 itu merupakan satu saat yang paling sukar lah bagi MFL sebagai penganjur, malah di peringkat kelab itu sendiri. Liga Malaysia terpaksa jalankan separuh. Piala Malaysia pula terpaksa dipertandingkan first round of 16. Kita di peringkat MFL ketika itu juga merasa sebab ada penganjur yang tarik diri, sponsor kita, ada yang mengurangkan sponsor dan sebagainya. Jadi pada kali ini 2022 yang lepas berjalan dengan baik. Dan untuk musim 2023 ini itu sebabnya kita menstruktur semula liga kita untuk menjadikan satu liga yang lebih berdaya saing di peringkat walaupun tidak peringkat Asia, malah di peringkat ASEAN ini, untuk memastikan bahawa perjalanan liga ini akan mendapat nilai komersial tinggi khususnya kepada rakan-rakan taruh kita, untuk juga kepentingan rakan kongsi iaitu kelab-kelab yang mengambil bahagian dalam Liga Malaysia. Jadi inilah dan kita juga menstruktur adanya juga untuk masa depan negara dalam bola sepak iaitu Liga Simpanan yang mana sekarang ini kita panggil dia Liga Piala MFL, untuk memastikan bahawa di berkat pembangunan bola sepak itu juga MFL ada tanggungjawab membantu FM khususnya dalam menyediakan para pemain muda yang boleh mewakili negara satu ketika nanti. Inilah di antara persiapan MFL untuk berjalan lancar musim ini, dan juga jadual-jadual yang telah dibuat oleh MFL oleh sekretariat kita yang diketuai oleh Stuart Malingham. Kita telah menyusun jadual yang begitu teliti, dan yang mana kita maklum bahawa 24 bulan ini merupakan pembukaan Liga Piala Subansih di Stadium Sultan Ismail JDT bertemu dengan Terengganu. Itu permulaan Liga. Jadi inilah dan kita lihat pada hari ini penyusunan Liga jadual itu amat lancar nampaknya, kecuali negara kita ini kemungkinan ada sedikit nanti
mana ada keadaan cuaca dan sebagainya akan mengganggu perjalanan liga kita. Tapi kita berharap ini akan kita dapat atasi lah ya, dari semasa ke semasa. Okey, dan ini juga adalah salah satu soalan yang mungkin Datuk sendiri boleh jawab. Ya. Apakah antara langkah-langkah proaktif MFL dalam membendung masalah yang sering kali menimpa Liga Tempatan pada musim-musim yang lalu? Apa masalah dia? Okey, saya faham. Dia dalam Liga Malaysia ni, dia memang ada masalah. Ya. Kadang-kadang masalah dekat pengadil, ya, menjadikan isu dan sebagainya. Tapi di dekat kita, MFL, masalah yang sering berlaku dalam liga kita ini adalah tentang, seperti mana sendiri maklumlah, pembayaran gaji, pemain tak dapat gaji dan sebagainya. Maka di peringkat MFL, kita telah mempertingkat dan berketatkan lagi licensing. Ya. Itu lesen yang perlu ataupun kriteria-kriteria yang perlu mereka patuhi, ya, kewangan dia dan sebagainya. Maka ini kita perketatkan lagi. Kalau dulu kita katakan bahawa licensing ni kita hanya 6 bulan sekali, tapi kali ini di peringkat unit licensing MFL, setiap bulan kita akan melihat perjalanan kelab ini, ya, untuk memastikan tidak ada permasalahan. Kalau ada sedikit masalah, dan kita akan unit licensing kita akan pergi ke kelab tersebut memaklumkan, menasihati mereka ataupun cuba membantu mereka dalam mengatasi masalah-masalah yang akan timbul. Itu sebabnya kita lihat MFL terpaksa mengeluarkan Melaka dan Sarawak atas isu-isu tertentu. Ini untuk menunjukkan bahawa MFL begitu serius, tidak mahu melihat adanya berlakunya lagi permasalahan yang mencemarkan Liga Malaysia. Bukan saja di peringkat negara, malah di peringkat luar akan perkatakan benda-benda yang tak baik berkenaan Liga Malaysia kita. Okey, dan menjelang bermulanya Liga Malaysia ni, mungkin Datuk boleh kongsikan antara cabaran yang dihadapi oleh MFL. Cabaran itu sebenarnya MFL buat sendiri lah. Ya. Sebab apa? Kita nakkan satu pembaharuan. Contohnya seperti adanya perubahan waktu permainan. Ya. Daripada 9 malam kan kita buat petang. Ya, di Semenanjung kita akan buat 5.15 petang. Di Sabah Sarawak pula 4.30 petang. Kita main petang kali ini. Ini satu perubahan yang kita ingin bawa sebab kepentingan kita tengok bahawa untuk orang-orang yang berkeluarga boleh mempunyai masa, ya, menonton dan sebagainya. Selepas main bola boleh pergi ke tempat lain pula. Yep. Kalau bandingkan 9 malam, hampir pukul 12 baru perlawanan tamat. Itu tak sesuai untuk keluarga dan sebagainya. Ya, jadi ini cabaran-cabaran yang kita perlu lakukan. Ya. Di peringkat saya katakan tadi, pelesenan diperketatkan. Ya. Jadi kelab-kelab semua maklum, ya, berkenaan perkara etik. Dan kita Stuart selaku CEO selalu berhubung dengan kelab, ya, berkenaan perkara ini, dan apa saja perkembangan-perkembangan akan dimaklumkan kepada kelab oleh MFL, ya, untuk mereka mengambil tahu dan juga bersedia, ya, menghadapi apa saja yang akan dilakukan oleh MFL malah oleh kelab itu sendiri. Okey, dan last sekali Datuk, sebelum kita lepas Datuk, harapan Datuk lah untuk edisi kali ini bagaimana? Harapan saya pertamanya, apa yang dirancang itu dijalankan lancar. Ya, pensirusan semula, tidak adanya Liga Premier lagi. Ya, hanya satu liga, itu Liga Super, daripada 12 pasukan kepada 14 pasukan dengan pertambahan perlawanan dan sebagainya. Ia akan dapat jalankan dengan lancar. Sebab penting, ya, kita tak ada mahu hiccup jadual tertangguh dan sebagainya. Begitu juga mungkin ini satu perkara yang perlu diperhatikan oleh Astro sendiri, ya, apabila perancangan Astro tergendala dan sebagainya. Ini MFL, segi cabaran-cabaran dari MFL. Sudah tentunya, minta maaf, sudah tentunya Astro pula perlu dan mahukan MFL lebih berusaha dalam mempertinggikan lagi mutu Liga Malaysia berjalan. Malah mungkin di peringkat unit lain, si media MFL sendiri, ya, dan unit competition MFL sendiri akan bekerjasama dengan Astro, ya, untuk memastikan perjalanan Liga ini khususnya berjalan dengan lancar. Malah di peringkat penyiaran, ya, yang mana Astro yang akan melakukan penyiaran pada musim 2023 ini. Baiklah, terima kasih sekali lagi Datuk di atas perkongsian dan penjelasan yang diberikan, dan semoga saingan musim baru Liga M 2023 lebih meriah, dan jangan lupa
untuk langgan Sports Pack sekarang.